Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Berita yang mengejutkan. Kononnya Perikatan Nasional mahu ambil alih kerajaan yang ada pada hari ini, Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani. Benarkah dan siapakah sebenar yang mahukan kerajaan ini, sahabat semua? Adakah demi rakyat ataupun demi kerakusan untuk berkuasa, untuk mendapat jawatan, untuk mendapat uang ringgit supaya boleh makan gaji buta tanpa berbuat apa-apa sebelumnya, seperti yang berlaku ya pada era Kerajaan Perikatan Nasional. Ya, sejarah telah menunjukkan bagaimana pada era Perikatan Nasional adalah sebuah kabinet yang begitu besar sekali, ya. Dan berbagai lagi lantikan bertaraf menteri, tetapi mereka nampaknya hanya makan gaji buta. Ya, jadi hari ini Hamzah Zainuddin kononnya yang membuat satu kenyataan yang mana banyak suara di media sosial mahu Perikatan Nasional ambil alih kerajaan. Itu antara dakwaan daripada Hamzah Zainuddin, sahabat-sahabat semua. Benarkah atau itu hanya kenyataan sembrono yang dibuat oleh pembangkang yang semakin terdesak, yang semakin kita nampak semakin hilang arah kerana satu demi satu ya ahli parlimen mereka memberikan sokongan kepada kerajaan hari ini. Jadi kalau kita lihat sahabat semua melalui kenyataan daripada Perikatan Nasional hari ini, mereka mendakwa majoriti rakyat mahu mereka mengambil alih tempat pentadbiran Putrajaya, merujuk kepada sentimen berdasarkan suara di media sosial. Itu antara kenyataan. Jadi saya percaya mungkin komen-komen itu datangnya daripada walaun-walaun daripada pentaksu-pentaksu Perikatan Nasional yang sengaja membuat kenyataan-kenyataan seperti itu. Bukti sudah jelas seperti mana pada PRU yang lepas, sahabat semua, PRU 15, ya, bahawa jumlah undi yang terbanyak adalah ya daripada Kerajaan Perpaduan. Kalau dia mengatakan majoriti rakyat mahu untuk menukar kerajaan, itu hanyalah satu pembohongan besar. Sebab majoriti undi yang menyokong kerajaan hari ini masih terarah kepada Kerajaan Perpaduan, kepada Pakatan Harapan maupun Barisan Nasional. Jadi jelas ini adalah satu kenyataan yang saya boleh anggap sebagai kenyataan kerakusan untuk merampas kuasa. Jadi Setiausaha Agungnya Hamzah Zainuddin berkata, orang ramai menyuarakan pendapat mereka di media sosial dengan mendakwa kerajaan pimpinan Anwar sebagai gagal menyelesaikan isu berkepentingan rakyat. Itu antara kenyataan. Benarkah? Kalau kita lihat ketika Kerajaan Perikatan Nasional, apa yang berlaku, sahabat semua? Ada ketika rakyat terpaksa mengangkat bendera putih kerana terlalu banyak masalah yang mereka tidak dapat selesaikan. Antaranya inflasi semakin meningkat, nilai wang, ya, apalagi harga barang, ayam hilang di pasaran, telur tidak kelihatan, yang ada telur kepada menteri-menteri ini. Itu antara perkara-perkara asas yang diperlukan oleh rakyat yang tidak dapat diselesaikan oleh mereka. Hari ini satu demi satu Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani ini telah pun menyelesaikan perkara itu. Inflasi ya 1.9. Pelaburan, kalau sebelum ini Perikatan Nasional beramai pelabur-pelabur yang tidak mau masuk, malah mereka mengalihkan perhatian kepada negara-negara ASEAN yang lain seperti Thailand, Vietnam, Singapura, Indonesia. Tapi hari ini sahabat semua, bukan saja pelabur-pelabur datang berduyun-duyun ke negara kita kerana melihat betapa stabil dan berapa keyakinan mereka itu semakin memuncak, sahabat-sahabat semua. Buktinya 136 bilion kalau saya tak silap telah diumumkan. Bukan, ini jumlah bukan yang setakat pengumuman, tetapi ia telah diluluskan. Itu mengikut ya daripada Menteri MITI. Jadi kami tak fikir nak ambil alih kerajaan, kata Hamzah. Tapi dalam media sosial rakyat kata bila nak ambil alih, itu yang kita baca. Yang pastinya yang komen itu datangnya daripada walaun-walaun lebay-lebay, pentasu-pentasu, kaki-kaki fitnah daripada pembangkang. Katanya lagi, setelah itu kita bagi cadangan melalui perbahasan belanjawan 2024 untuk buktikan kerajaan sekarang tak buat sesuatu untuk kepentingan rakyat, katanya pada satu sidang media bersama dengan ahli parlimen PN. Kalau kita lihat dalam perbahasan bajet belanjawan 2024, apa yang kita lihat, ya, apa yang mereka bahaskan bukanlah isu-isu rakyat, melainkan isu-isu yang
tidak pun membantu rakyat untuk memperbaiki ekonomi. Contohnya ya berkaitan dengan bahasa ketimbang dipersoalkan. Ya apalagi membuat fitnah kononnya ya 4 feri tidak berfungsi, feri baru lagi tuh di Pulau Pinang, tapi apabila didesak dan ditanya katanya itu adalah operasinya yang tidak berfungsi, bukan feri. Jelas sahabat semua, tujuan mereka hanya berpolitik sepanjang masa. Dan ada pula yang lebih teruk membuat kenyataan dalam parlimen, katanya mereka mendoakan supaya kerajaan ini tumbang. Ini yang ada dalam kepala otak mereka sahabat semua. Namun ya menjadi kebiasaan, rakyatlah yang kononnya mahukan kerajaan ini diganti. Itu semua alasan yang tidak boleh digunapakai sahabat-sahabat semua. Jadi Hamzah yang juga ahli parlimen Larut turut mendakwa kerajaan kini dalam keadaan celaru kerana ada percanggahan antara satu sama lain. Mengambil contoh penganjuran Minggu Solidariti Palestin di sekolah. Sekali lagi mereka menggunakan atau Minggu Solidariti untuk rakyat Palestin ini pun dipolitikkan. Betapa dangkal dan citeknya fikiran mereka sahabat-sahabat semua. PN kata telah bincang dan kabinet setuju, tapi kita lihat yang bantah termasuk mereka bersetuju dalam kabinet. Tiba-tiba mereka bangkang di luar. Ada PKRDP yang membangkang apa yang telah dipersetujui. Katanya menegaskan elit pemimpin menyokong penjelasan Anwar berhubung isu Palestin di dalam Dewan Rakyat. Itu biasa sahabat semua. Negara kita negara demokrasi. Sebelum ini 12 ahli parlimen dan adun PKR menggesah Kementerian Pendidikan mengkaji semula keputusan menganjurkan Solidariti Palestin di sekolah yang bermula 29 Oktober hingga 3 November. Setiausaha Agung DP pula meminta KIP mengambil tindakan tata tertib terhadap penganjur kerana mempamerkan unsur kekerasan dan bersenjata di sekolah berkait rapat penganjuran tersebut. Nah, penganjuran itu semua dipersetujui, tapi cara ya sehingga menggunakan senjata palsu itu semua adalah perkara yang tidak ada dalam guideline, garis panduan. Itu sudah melebih-lebih. Ya mungkin ada sabotas dan sebagainya. Jadi mengulas lanjut, Hamzah berkata kegagalan pentadbiran kerajaan termasuk membabitkan kesilapan Anwar membentangkan belanjawan 2024 berhubung isu kekurangan RM4 bilion sehingga terpaksa membuat ralat. Ini sekali lagi sudah dijelaskan sahabat semua, itu bukan kesilapan ya. Datuk Seri Anwar tidak membuat kesilapan semasa membentangkan ya belanjawan. Dia membentangkan nilai yang sebenar. Ya, yang salah itu dalam buku kerana ada perubahan di saat akhir ya berkaitan dengan pelaksanaan cukai ya menaikkan dari 6 ke 8% iaitu service tax. Service tax, tapi apapun service tax itu hanya dikenakan kepada barang-barangan mewah, contoh menginap di hotel. Adakah walaun-walaun geng-geng sapu bersih ini hari-hari menginap di hotel? Tapi seperti makanan, minuman dan ada lagi beberapa perkara itu dikecualikan. Tapi kita tahu kehebatan dan kepintaran mereka ini adalah untuk memusingkan segala fakta. Kononnya kerajaan gagal. Hakikatnya kerajaan Perikatan Nasional lah yang gagal dan segagal-gagalnya ketika mereka menjadi kerajaan sahabat-sahabat semua. Jadi itu pandangan saya. Bagaimana dengan Anda? Adakah Anda setuju atau tidak? Anda boleh berikan komen. Satu lagi adalah kenyataan Taqiyuddin. Katanya kerajaan minta jaminan PN tak teruskan rundingan peruntukan. Jadi kenapa tidak teruskan? Kenapa hari-hari meroyan? Kenapa hari-hari apabila berkata ataupun berucap berbahas di dalam parlimen katakan kerajaan ini gagal, katakan kerajaan ini zalim, sedangkan mereka sendiri yang tidak mahu untuk berunding. Sedangkan Datuk Seri Perdana Menteri kita sudah membuat jalan ya untuk mereka berunding. Tetapi kita lihat ya mereka memusingkan sekali lagi fakta. Ya, kononnya kerana minta jaminan. Ya itu perkara biasa. Kalau mau ya mau untuk menyokong dan meminta peruntukan, takkan mau diminta dengan secara percuma. Ya kena ada perundingan, syarat-syarat dan sebagainya. Itu dia. Tapi kita tahu ya mereka hanya menggunakan isu ini isu politik. Katanya kerajaan zalim tidak mau beri tidak mau bagi peruntukan sebagai ahli parlimen. Sahabat-sahabat semua, bagi saya kalau mahu ya pastinya akan diteruskan. Tapi kalau tidak mahu pastinya akan memberikan 1000 alasan ya untuk menidakkan ya jalan yang sudah disediakan oleh kerajaan perpaduan hari ini untuk berunding bersama dengan pembangkang seperti mana yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika beliau menjadi ketua pembangkang. Berbincang sehingga akhirnya
MOU meterai dengan Perdana Menteri ketika itu Ismail Sabri dengan segala syarat-syaratnya dipenuhi, yaitu menyokong budget, ya, menstabilkan ekonomi, menstabilkan politik, ya, tidak ada tindakan mau untuk menebuk kata, mau menjatuhkan kerajaan. Mungkin ini yang mereka takut, sahabat semua. Karena kalau mereka meterai satu MOU, mereka tidak akan ada peluang lagi untuk menebuk kata, untuk meruntuhkan kerajaan, untuk menjatuhkan kerajaan. Mungkin itu pada hemat saya yang mereka takutkan. Saya tidak tahu, itu pandangan saya. Bagaimana dengan Anda? Adakah Anda serama dengan saya? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Terima kasih. Sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.